Salam sejahtera, saya ucapkan kepada Puan. Hari ini kumpulan saya yang terdiri daripada Syamel, Ku dan saya sendiri Q akan membentangkan tajuk kesan Akta Pendidikan 1996 terhadap FPK dan FPG secara kolaboratif. Ini adalah bahagian isi kandungan kami. Adalah sebagai pengenalan, Akta Pendidikan 1996 ini merupakan lanjutan dan pembaharuan dari Akta Pelajaran 1961. Akta ini berpaksi kepada perakuan-perakuan utama Penyata Razak 1956 yang menjadi asas dasar pendidikan kebangsaan. Akta Pendidikan ini boleh terbahagi kepada 16 bahagian dan 17 peraturan yang berkaitan dengan pendidikan. Bagi kepentingannya, Akta Pendidikan 1996 ini menjadikan sistem pendidikan lebih sistematik meliputi semua peringkat persekolahan dari peringkat pendidikan prasekolah hingga ke peringkat pendidikan tinggi dan juga merangkumi semua kategori sekolah iaitu sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan dan sekolah swasta. Selain itu, ia juga menjadi garis panduan untuk melahirkan tenaga kerja dan rakyat yang mempunyai daya inovasi dan kreatif. Bukan itu sahaja, ia pula memartabatkan bahasa Melayu dengan menjadikan bahasa ini sebagai bahasa pelajaran yang wajib diajar di semua sekolah. Di samping itu, ia juga menyediakan kurikulum kebangsaan dan sistem peperiksaan yang sama untuk menilai prestasi pelajar dalam sesuatu mata pelajaran. Tambahan pula, akta ini mempertingkatkan pendidikan teknik bagi memenuhi tenaga kerja dalam sektor tersebut. Akhirnya, akta ini mengambil kira kepentingan kaum untuk memupuk semangat perpaduan dan permufakatan antara rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Ini adalah senarai kesan Akta Pendidikan 1996 terhadap falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK. Implikasi pertama ialah dapat mengembangkan potensi individu sepenuhnya demi memenuhi keperluan tenaga kerja dalam sesuatu industri. Peruntukan Akta Pendidikan 1996 telah mempertingkatkan pendidikan teknik di sekolah mendengar kebangsaan dan institusi pendidikan lain. Contohnya, Seksyen 35 dalam Akta Pendidikan 1996 telah memaksudkan pendidikan teknik di sekolah mendengar kebangsaan dan institut pendidikan lain seperti politeknik. Menurut Kamus Dewan edisi keempat pada tahun 2017, pendidikan teknik bermaksud pengetahuan yang berkaitan dengan pembuatan barang-barang hasil industri seperti jentera, kenderaan dan bangunan. Walau bagaimanapun, Seksyen 35 Subseksyen 2 dalam Akta Pendidikan 1996 ini menggambarkan pendidikan teknik boleh merujuk kepada latihan kemahiran, latihan teknik dan vokasional, di mana pendidikan vokasional ini bermaksud pendidikan amali dengan menitik beratkan kemahiran yang diperlukan untuk sesuatu pekerjaan. Selain itu adalah latihan bagi kemahiran sedia ada dan latihan khusus. Namun, persoalannya, apakah kesan pelaksanaan pendidikan teknik dan vokasional di sekolah terhadap FPK? Implikasi pertama ialah pembangunan kemahiran praktikal individu. Contohnya, pelajar yang mengambil kursus dalam bidang seni dan reka bentuk akan diajar untuk merancang, membuat dan memperbaiki produk fizikal seperti pakaian, objek tertentu dan kraf tangan. Akibatnya, pelajar boleh menguasai kemahiran pembuatan dan reka bentuk. Di samping itu, bagi menguasai kemahiran teknologi maklumat, pelajar akan diajar dengan pengatur caraan, pengurusan rangkaian atau pembangunan laman web yang semuanya merupakan kemahiran praktikal yang sangat diperlukan dalam industri teknologi maklumat. Jadi, tidak boleh dinafikan bahawa kemahiran praktikal individu ini sejajar dengan FPK
yang mementingkan perkembangan kompetensi dan kebolehan praktikal dalam kalangan pelajar. Selain itu, implikasi kedua ialah pembangunan kecemerlangan individu. Contohnya, melalui pendidikan vokasional, pelajar boleh memahami dan mengembangkan minat mereka dalam bidang-bidang tertentu. Ini memberi mereka peluang untuk menjadi pakar dalam bidang yang mereka pilih. Pada masa yang sama, ini juga sejajar dengan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan untuk memupuk bakat individu yang berbagai. Di samping itu, implikasi ketiga ialah memupuk semangat keusahawanan dalam kalangan murid. Tamsilnya, pendidikan teknik dan vokasional memberikan khusus keusahawanan seperti mengajar pelajar dengan langkah-langkah memulakan dan meneruskan perniagaan. Kesannya, ini memberikan asas yang kukuh kepada mereka yang ingin menjadi usahawanan. Akhirnya, implikasi keempat ialah FPK telah membantu individu bersedia untuk pekerjaan. Sebagai contoh, pendidikan teknik dan vokasional memberikan pelajar peluang untuk belajar dan mengasah kemahiran praktikal yang relevan dengan industri tertentu. Ini termasuk kemahiran seperti penggelasan, pembuatan, penyelenggaraan peralatan, penyelidikan sains yang diperlukan dalam pelbagai pekerjaan. Lebih-lebih lagi, pendidikan teknik dan vokasional juga mengeluarkan sijil dan kelayakan yang diiktiraf oleh menteri kepada pelajar sebagai bukti bahawa mereka memiliki kemahiran tertentu yang diperlukan oleh majikan. Ini memudahkan mereka memohon pekerjaan dalam industri tertentu. Dengan itu, ini mencapai matlamat falsafah pendidikan kebangsaan yang berusaha untuk meningkatkan taraf hidup rakyat melalui pendidikan. Seterusnya, kita lihat pula kepentingan pendidikan teknik dan vokasional terhadap FPK. Pertama kali ialah pendidikan teknik dan vokasional melahirkan tenaga kerja yang mahal, separa mahal dan profesional. Pendidikan teknik dan vokasional juga membangunkan warga negara yang berdaya saing. Kesannya, negara mendapat sumber tenaga kerja yang berkualiti. Jelaslah bahawa kemasukan pendidikan teknik dan vokasional di sesebuah industri pendidikan memenuhi falsafah pendidikan kebangsaan dengan melahirkan individu yang berdaya saing di peringkat global. Jadi, seterusnya, kesan kedua adalah melahirkan rakyat yang berilmu pengetahuan. Akta Pendidikan 1996 merangkumi hak kanak-kanak dalam sistem pendidikan dan juga idea bahawa setiap warga negara berhak kepada pendidikan yang sama. Falsafah pendidikan kebangsaan adalah berdasarkan kepada konsep pendidikan untuk semua yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1996, iaitu semua kanak-kanak warga negara Malaysia mempunyai hak yang sama rata dan adil pada pendidikan tanpa mengira status sosial, jantina, kebudayaan, ekonomi, etnik atau agama, termasuk kanak-kanak berkeperluan khas. Seperti dalam Seksyen 29, Akta Pendidikan 1996 menentukan pendidikan rendah adalah diwajib dan ibu bapa wajib mendaftarkan anak mereka di sekolah rendah pada hari pertama jika anak mereka telah mencapai umur 6 tahun. Dan kegagalan ibu bapa memastikan anaknya mengikut pendidikan rendah akan ditenda dan menganggap satu kesalahan dari segi undang-undang. Pendidikan rendah adalah bertujuan untuk mendapat pendidikan awal bagi memperoleh ilmu pengetahuan awal kepada mereka. Dan kepentingan pendidikan awal adalah seperti dapat meningkatkan kemahiran asas 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Seterusnya, dapat menemai sikap suka membaca dalam kalangan kanak-kanak, dan seterusnya, kanak-kanak akan bersikap lebih mencintai ilmu pengetahuan. Kemudian, dalam Seksyen 40 juga merangkumi pendidikan khas kepada kanak-kanak berkeperluan khas, iaitu terdiri daripada mereka yang mengalami kecacatan mental, bermasalah pembelajaran
dan sebagainya. Jadi dari sini kita boleh lihat tiada sesiapa yang tertinggal daripada sistem pendidikan negara dan semua berhak untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Hal ini penting supaya semua pelajar mempunyai ilmu pengetahuan yang secukupnya untuk melaksanakan sesuatu kemahiran dan lain-lain supaya sejajar dengan pendidikan abad ke-21. Kemudian yang ketiga, kesan adalah pendidikan suatu usaha berterusan. Dalam Akta Pendidikan 1996, Seksyen 15 ada meliputi semua peringkat persekolahan dari pendidikan awal kanak-kanak hingga ke peringkat pendidikan tinggi. Konsep sistem pendidikan kebangsaan dimantapkan iaitu pertama, pendidikan prasekolah bagi murid berumur 4 hingga 6 tahun. Kedua, pendidikan rendah dilaksanakan selama 6 tahun dan kemudian pendidikan menengah dan juga sekolah menengah terbagi kepada dua iaitu sekolah menengah akademik dan sekolah menengah teknik dan terdapat juga kelas peralihan di mana-mana sekolah menengah kebangsaan akademik. Pelajar boleh sambung mengejar ilmu pengetahuan selepas pendidikan menengah seperti STPM, IPG atau universiti. Setelah tamat persekolahan, setiap individu boleh terus meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran mereka di pendidikan tinggi dan proses pendidikan yang berterusan dapat membantu individu menyelesaikan diri dalam berbagai keadaan dan mengembangkan potensi sendiri. Hal ini kerana mereka dapat menggunakan ilmu yang dipelajari untuk manfaat bersama dan menyelesaikan masalah. Dan ini selaras dengan konsep falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu pendidikan ialah satu usaha berterusan yang menjadi teras dan tunjang kepada semua program dan aktiviti pendidikan bermula dari tahap prasekolah sehingga ke akhir hayatnya. Kisah keempat Akta Pendidikan 1996 adalah melahirkan rakyat yang berakhlak mulia. Akta Pendidikan 1996 menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam pendidikan seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 50. Maka ini memberikan kesan kepada falsafah pendidikan kebangsaan untuk mementingkan pembentukan karakter dan nilai-nilai moral yang baik dalam pelajar melalui pendidikan Islam dan pendidikan moral. Melalui pendidikan Islam dan moral ini, pelajar akan mempunyai nilai-nilai seperti hormat menghormati, perpaduan, toleransi dan juga semangat kekitaan. Dan nilai-nilai ini penting kerana boleh menjadi asas dalam kehidupan seharian mereka dan nilai-nilai ini juga penting diterapkan kepada semua rakyat Malaysia. Oleh itu, Akta Pendidikan 1996 memberi kesan dalam falsafah pendidikan kebangsaan untuk berkait rapat dengan penekanan terhadap pembentukan nilai moral dalam sistem pendidikan kebangsaan untuk membentuk generasi yang berakhlak mulia dan berdaya saing. Selain daripada itu, kesan Akta Pendidikan 1996 terhadap FPK ialah melahirkan individu yang berpegang kepada prinsip kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Contohnya, Akta Pendidikan 1996 memperuntukkan pengajaran agama Islam dan moral dalam pendidikan. Ini boleh dibuktikan dalam Seksyen 50 di mana agama Islam dijadikan sebagai pendidikan dan perlu diajar di sesuatu institusi pendidikan sekiranya mempunyai terdapat lebih daripada 5 orang murid menganut agama Islam. Selain daripada itu, kita juga dapat lihat bahawa Akta Pendidikan memperuntukkan mata pelajaran Islam kepada pelajar yang menganut agama Islam, manakala mata pelajaran pendidikan moral diperuntukkan bagi pelajar yang tidak menganut agama Islam. Terdapat juga tindakan pemberian sumbangan kewangan kepada institusi pendidikan Islam yang dilakukan oleh menteri atau kerajaan negeri. Namun begitu,
bagaimana pendidikan Islam memupuk kepercayaan kepada Tuhan dalam individu. Jadi, kita boleh lihat bahawa pendidikan Islam menekankan pada pengajaran Al-Quran dan hadis. Sebagaimana yang kita sedia maklum, Al-Quran dan hadis sebagai panduan dan pedoman dalam menempuh kehidupan. Al-Quran dan hadis juga sebagai panduan keagamaan. Misalnya, Al-Quran menyediakan panduan keagamaan dalam hal ibadah dan kepercayaan, termasuk tata cara sembahyang, puasa, zakat dan haji. Selain itu, pendidikan Islam juga bertumpu pada pengajaran akidah. Contohnya, pendidikan Islam memberikan pemahaman tentang wahyu ilahi atau perintah Allah yang termasuk Al-Quran sebagai kitab suci dan sumber petunjuk Allah kepada umat Islam. Kesannya, ini membantu mereka memahami bagaimana Allah berkomunikasi dengan manusia dan memberikan petunjuk kepada mereka. Pada masa yang sama, ini juga menguatkan individu terhadap kepercayaan kepada Tuhan. Di samping itu, pendidikan Islam menitik beratkan kepada kewujudan kehidupan bermoral dan beretika. Tamsilnya, Al-Quran dan hadis mengajar nilai-nilai moral dan etika yang digalakkan dalam Islam. Ini termasuk prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, belas kasihan dan kesederhanaan. Akibatnya, ini menyediakan individu dengan tujuan hidup yang lebih tinggi. Orang yang hidup mengikut nilai moral selalunya merasakan bahawa mereka berada di jalan yang benar dan selaras dengan kehendak Tuhan. Tambahan pula, pendidikan Islam menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan. Misalnya, nilai-nilai kemanusiaan seperti tolong-menolong. Individu diajar untuk membantu mereka yang memerlukan bantuan, memberi sumbangan kepada orang yang miskin dan menjalani kehidupan yang bermoral. Bagi nilai keadilan pula, individu diajar untuk melayan semua orang secara adil tanpa mengira kaum, bangsa, jantina, umur dan warna kulit. Akhirnya, pendidikan Islam pula memberikan pengajaran tentang solat dan ibadah. Hal ini penting untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah atau Tuhan. Dalam pada itu, solat dan ibadah juga membantu individu untuk menghadapi cabaran dan ujian dalam hidup dengan kesabaran dan kepercayaan kepada Allah. Mereka merasakan bahawa Allah atau Tuhan adalah sumber kekuatan dan pertolongan dalam masa kesusahan. Pada masa yang sama, pendidikan moral juga menekankan prinsip kepercayaan kepada Tuhan ini. Contohnya, pendidikan moral membantu individu memahami akhlak dan budi pekerti yang baik. Ini termasuk sikap hormat kepada Tuhan dan penghargaan terhadap ajaran agama. Lebih-lebih lagi, pengajaran nilai-nilai moral juga dititik beratkan dalam pendidikan moral, seperti kejujuran, keadilan, empati, kasih sayang, kerendahan hati dan penghormatan kepada orang lain. Selain itu, pendidikan moral sering menekankan nilai-nilai agama seperti kejujuran, kasih sayang dan belas kasihan. Kerana nilai-nilai ini merupakan sebahagian daripada ajaran agama yang mendorong individu untuk berkelakuan baik dan menghormati ciptaan Allah atau Tuhan. Akhirnya, pendidikan moral memberikan kesedaran moral kepada individu dengan membantu mereka membezakan antara tindakan yang betul dan tindakan yang salah. Sebagai kesan, mereka boleh membuat pilihan dalam lebih baik dan memperkuatkan kepercayaan kepada Tuhan. Baiklah, secara keseluruhan, impak pendidikan Islam dan moral terhadap falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK ialah menggerakkan perkembangan nilai kemanusiaan seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang dan belas kasihan. Ini bertujuan untuk membentuk individu yang beretika dan berakhlak. Selain itu, implikasi kedua ialah membangunkan kesedaran sosial dalam individu. Misalnya,
Melalui pendidikan Islam dan moral, individu diajar untuk memahami isu-isu sosial, hak asasi manusia dan tanggungjawab sosial yang sejajar dengan prinsip-prinsip FPK yang menggalakkan pembangunan masyarakat yang adil dan seimbang. Lain daripada itu, FPK bertanggungjawab menguatkan kesedaran individu terhadap agama. Ini kerana pendidikan agama membantu individu memahami dan mengamalkan ajaran agama mereka. Meskipun ini penting kepada FPK kerana ia menghormati hak beragama individu dan merangsang kesedaran beragama sebagai aspek penting dalam kehidupan. Akhirnya, FPK berusaha membentuk warga negara yang bertanggungjawab dan boleh menyumbangkan kepada masyarakat dan negara. Tegasnya, peruntukan pendidikan Islam dan moral yang terkandung dalam Akta Pendidikan 1996 selaras dengan falsafah FPK dengan melahirkan warga negara yang bertanggungjawab, bermoral dan memberi sumbangan positif kepada masyarakat dan negara. Seterusnya, implikasi lain Akta Pendidikan 1996 terhadap FPK ialah membolehkan individu mencapai kesejahteraan diri. Walau bagaimanapun, kesejahteraan diri ini boleh dicapai melalui penilaian dan peperiksaan. Contohnya, Seksyen 19 dalam Akta Pendidikan 1996 menyatakan sekolah hendaklah menyediakan murid bagi peperiksaan yang ditetapkan. Dalam Seksyen 67 pula, penilaian dan peperiksaan ini dilaksanakan atau dijalankan di institusi pendidikan. Contohnya, peperiksaan yang dilaksanakan selepas merdeka ialah seperti UPSR, PT3, SPM dan STPM. Persoalannya, apakah kepentingan peperiksaan dalam membantu individu mencapai kesejahteraan diri? Kepentingan pertama ialah peperiksaan membantu individu mengukur kemahiran dan penghebatan mereka dalam sesuatu subjek atau bidang. Ini membantu mereka dalam mengenal pasti kekuatan dan kelemahan mereka. Di samping ia boleh digunakan sebagai panduan untuk meningkatkan prestasi individu. Selain itu, peperiksaan menjadi sumber pencapaian dan peningkatan keyakinan individu. Apabila seseorang berjaya atau mencapai keputusan yang cemerlang dalam ujian, mereka berasa bangga dengan pencapaian mereka di mana ini dapat meningkatkan kepercayaan dan memotivasikan individu untuk terus berusaha supaya dapat mencapai matlamat peribadi. Di samping itu, peperiksaan membuka pintu kepada program pendidikan dan kerjaya yang lebih baik. Dengan itu, individu dapat mendapat pekerjaan yang baik sekiranya mereka mencapai kecemerlangan dalam akademik. Tambahan pula, peperiksaan mengukurkan kemahiran individu dalam pembelajaran dan penyelidikan tentang sesuatu subjek. Kemahiran ini termasuklah kemampuan mengumpul maklumat, analisis secara kritikal dan penyelesaian masalah. Akibatnya, ini membantu individu mengembangkan kemahiran kognitif dan mencapai kesejahteraan diri. Akhirnya, peperiksaan membantu individu mengawal dan meningkatkan kesejahteraan mereka dalam pelbagai termasuk emosi, mental dan sosial. Sebagai impak, seseorang individu yang seimbang dan harmonis dilahirkan. Secara ringkasnya, impak pelaksanaan sistem peperiksaan di setiap sekolah terhadap FPK ialah berusaha membangunkan kesejahteraan individu melalui pendidikan. Contohnya, peperiksaan membolehkan individu menetapkan matlamat yang jelas dan juga memberikan fokus kepada usaha pembangunan diri. Dalam pada itu, ini membantu individu mencapai matlamat akademik mereka. Ini termasuk memperoleh ijazah, diploma, sijil dan kelayakan lain yang diperlukan untuk memenuhi matlamat pendidikan mereka. Selain itu, impak lain ialah FPK menekankan pada pengembangan disiplin individu. Hal ini dikatakan demikian kerana persediaan untuk peperiksaan memerlukan sifat disiplin dan kemahiran pengurusan masa yang baik. Kemahiran ini selaras dengan matlamat FPK dan melahirkan individu yang berdisiplin. Jelaslah bahawa pelaksanaan sistem peperiksaan yang diperuntukkan dalam Akta Pendidikan 1996 selaras dengan matlamat FPK
dengan pembangunan individu yang berterusan sehingga mencapai kesejahteraan. Kesan yang seterusnya kepada pembentukan Akta Pendidikan 1996 ini adalah dapat melahirkan rakyat yang bertanggungjawab, yang mana dalam peruntukan Akta 1996 ini telah menjelaskan berkaitan dengan tanggungjawab rakyat dalam memartabatkan penguasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di peringkat sekolah maupun institusi pendidikan. Jadi dalam konteks ini, antara usaha yang dilakukan yang terdapat daripada Akta Pendidikan 1996 ini adalah dengan menjadikan bahasa kebangsaan itu sebagai bahasa pengantar utama di institusi pendidikan, kecuali 28 buah sekolah kebangsaan yang berada di bawah Seksyen 28. Yang kedua, bahasa kebangsaan hendaklah diajar sebagai mata pelajaran wajib sekiranya bahasa pengantar utama di institusi pendidikan selain daripada bahasa kebangsaan. Yang dalam aspek ini kita dapat buktinya kita dapat lihat dari pada masa sekarang dari sudut peperiksaan SPM, yang mana pada peperiksaan SPM mata pelajaran bahasa Melayu dijadikan sebagai mata pelajaran yang wajib lulus bagi semua pelajar untuk mendapatkan sijil pelajaran Malaysia ataupun sijil SPM itu sendiri. Yang usaha yang ketiga pula adalah dengan memperuntukkan bahasa Melayu ini sebagai bahasa pengantar di tadika bagi pendidikan kanak-kanak. Jadi ini dapat dibuktikan usaha memartabatkan penguasaan bahasa Melayu ni dapat dibuktikan lagi dalam Akta Pendidikan 1996 melalui Seksyen 17, yang mana kalau kita dapat lihat dalam gambar dalam slide ini, dalam Seksyen 17 dia ada mengatakan bahawa bahasa kebangsaan itu sebagai bahasa pengantar utama. Kesannya ini akan melahirkan seorang insan yang bertanggungjawab untuk menghargai satu identiti sebuah identiti negara kita. Baiklah, kesan yang seterusnya adalah dapat melahirkan rakyat yang seimbang dan juga harmonis. Akta Pendidikan 1996 telah memperuntukkan seseorang murid itu untuk mendapatkan sistem pendidikan yang seimbang dan harmonis tanpa sebarang perkara yang terabai. Jadi antara usaha dalam yang dibuat dalam Akta Pendidikan 1996 yang dibawa juga pada sistem pendidikan pada masa kini adalah yang pertama dengan menekankan sistem pendidikan yang dapat memberikan ilmu pengetahuan serta mempertingkatkan keupayaan seorang individu itu. Contohnya adalah menerusi pelaksanaan kurikulum di semua sekolah yang dibuat secara selaras. Jadi kalau pada masa kini kita dapat lihat kurikulum yang yang dilaksanakan di sekolah rendah adalah berdasarkan kepada KSSR, kurikulum standard sekolah rendah, manakala di sekolah menengah pula adalah berdasarkan kepada KSSM, iaitu kurikulum standard sekolah menengah. Usaha yang kedua pula adalah adalah dengan menerapkan sistem pendidikan yang berteraskan kepada nilai-nilai murni. Buktinya kita dapat lihat menerusi mata pelajaran pendidikan sivik dan juga pendidikan moral yang diterapkan di sekolah, yang mana menekankan nilai-nilai murni, aspek nilai-nilai murni secara formal. Contohnya seorang guru itu boleh menerapkan sikap hormat menghormati antara satu sama lain, berbudi bahasa dan juga bersopan santun dalam proses pengajaran dan pembelajaran ataupun PDP di dalam kelas terhadap murid-murid mereka. Usaha yang ketiga kita dapat lihat adalah dengan memperuntukkan mata pelajaran pendidikan Islam dan juga pendidikan moral, yang mana ini dapat dibuktikan menerusi Seksyen 75 subsection -1 D dan juga subsection -1 E yang diperuntukkan dalam Akta Pendidikan 1996. Jadi, menerusi peruntukan mata pelajaran pendidikan Islam dan juga pendidikan moral yang terdapat dalam Akta Pendidikan 1996 ini, ia sudah semestinya akan dapat membantu dalam membentuk sasiah terpuji dan juga akhlak yang baik dalam kalangan masyarakat di negara kita. Ini adalah senarai kesan Akta Pendidikan 1996 terhadap falsafah pendidikan guru, iaitu FPG. Baiklah,
kesan Akta Pendidikan 1996 terhadap FPG ialah melahirkan guru yang menyanjungi warisan kebangsaan negara. Bagaimana yang kita maklum, guru adalah pendidik yang mempunyai berbagai kebolehan dan boleh memupuk model belajar yang cemerlang. Oleh itu, peranan guru sebagai tunjang utama dan memajukan pembangunan pendidikan negara. Dalam Seksyen 17, bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama dan sebagai mata pelajaran yang wajib diajar di institusi pendidikan. Jadi, guru berperanan untuk memantapkan bahasa Melayu. Persoalannya, apakah kepentingan memantapkan bahasa Melayu? Kepentingan pertama ialah bahasa Melayu sebagai alat perpaduan dengan menyatu padukan rakyat yang berbilang kaum. Bahasa Melayu juga sebagai bahasa perhubungan utama atau bahasa pengantar dan bahasa ilmu ke arah membina negara bangsa untuk mencapai hasrat satu Malaysia. Seterusnya, kita lihat pula peranan guru dalam memantapkan bahasa Melayu. Guru berperanan menganjurkan aktiviti kebangsaan seperti pidato, lakonan, deklamasi puisi, pantun, nyanyian lagu puisi dan lagu biasa. Tujuan aktiviti ini untuk mendedahkan para pelajar antarabangsa tentang penggunaan bahasa melalui sembahan kebahasaan atau aktiviti bahasa. Seterusnya, guru bahasa Melayu juga berperanan bertutur dalam bahasa Melayu semasa sesi pengajaran bahasa Melayu berlangsung. Dengan bertutur dalam bahasa Melayu dengan lancar dan betul, guru memberikan contoh yang baik kepada pelajar dalam penggunaan bahasa yang betul. Ini membantu pelajar memahami dan menguasai bahasa dengan lebih baik. Pada masa yang sama, ini juga mengembangkan kemahiran mendengar individu. Di samping itu, guru boleh terlibat dalam program nilam iaitu Nadi Ilmu Amalan Membaca di sekolah bagi menggalakkan tabiat membaca di kalangan murid. Akhirnya, guru boleh menggunakan bahan bantu mengajar dalam sesi pengajaran bahasa Melayu. Contohnya, guru boleh menggunakan alat bantu mengajar berasaskan multimedia yang terdiri daripada slide, video dan audio untuk menarik minat dan perhatian murid dalam mempelajari bahasa Melayu. Impanya, ini menyebabkan FPG menekankan pengajaran berasaskan nilai kebangsaan seperti perpaduan, patriotisme dan kepelbagaian budaya supaya boleh melahirkan warga negara Malaysia yang berkualiti dan beretika. Seterusnya, FPG juga menjadikan guru sebagai suri teladan terhadap kalangan pelajar. Contohnya, guru perlu menunjukkan contoh positif dalam memantapkan bahasa Melayu supaya memberi inspirasi kepada pelajar untuk menghargai dan menguasai bahasa Melayu dengan lebih baik. Bukan itu sahaja, FPG juga mengembang profesional guru dengan meningkatkan kemahiran bahasa, bertutur dan ilmu pengetahuan mereka. Tegasnya, guru bertanggungjawab menghayati warisan kebudayaan negara yang unik ini agar menjadi teladan kepada murid, ibu bapa dan masyarakat di mana ia bertepatan dengan malamat falsafah pendidikan guru. Di samping itu, kesan seterusnya ialah melahirkan guru yang berpandangan progresif dan saintifik. Contohnya, Seksyen 35 telah menggambarkan pendidikan teknik di sekolah menengah kebangsaan dan institusi pendidikan lain. Ini menunjukkan penekangan pada sains dan teknologi disebabkan dalam pendidikan teknik, siswa atau pelajar akan belajar untuk menerapkan konsep-konsep sains dan teknologi ini dalam merancang dan mencipta produk. Mereka juga menggunakan pengetahuan sains untuk menyelesaikan masalah teknikal. Jadi, seorang guru yang progresif dan saintifik mestilah bergerak seiring dengan kemajuan dan berusaha agar tidak ketinggalan terutamanya dari segi profesion keguruan. Guru perlu berusaha untuk berfikir maju dan berani dalam mencipta satu inovasi dalam pendidikan. Menurut Kamus Belajar edisi keempat pada tahun 2017,
Progresif bermaksud sentiasa bergerak maju dan bertujuan untuk mencapai kemajuan. Manakala saintifik bermaksud suatu kaedah yang menurut prinsip sains. Untuk melahirkan guru yang progresif dan saintifik, guru berperanan sebagai ejen perubahan. Contohnya, guru berperanan mengubah dari strategi berpusatkan guru kepada strategi pemusatan murid. Di dalam bilik darjah, guru berperanan sebagai seorang fasilitator dalam membimbing murid menjalankan aktiviti pembelajaran. Jadi, boleh dikatakan bahawa komunikasi dan interaksi antara guru dan murid adalah secara dua hala. Seterusnya, guru juga perlu mengamalkan sifat penyayang terhadap murid, seperti bersikap mesra prihatin dan sabar terhadap kalangan pelajar. Contohnya, guru boleh melaksanakan program mentor-mentee atau mentoring seperti yang kita telah lakukan selama sekali seminggu. Objektif program ini adalah untuk membantu dan membimbing pelajar dengan menyelesaikan masalah, menemui potensi mereka dan menanamkan keyakinan mereka supaya dapat mencapai kejayaan dalam sesuatu perkara. Tambahan pula, guru juga perlu bersikap terbuka secara proaktif dan bersifat dinamik dengan mempertingkatkan tahap penguasaan diri bagi menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran. Sebagai contoh, guru boleh melengkapkan diri dengan mempelajari serta menguasai kemahiran teknologi maklumat dan ICT yang kini memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Jadi, guru dikatakan haruslah belajar dari semasa ke semasa bagi memantapkan penguasaan ilmu serta kemahiran mereka. Impaknya, FPG menjadikan guru berinovasi dalam pengajaran. Contohnya, guru-guru sering mencuba berbagai kaedah dan strategi pengajaran baharu untuk meningkatkan kecekapan pembelajaran. Mereka terbuka untuk menggunakan teknologi, eksperimen dan pendekatan kreatif dalam pengajaran. Misalnya, guru boleh memasukkan elemen multimedia seperti video, image dan audio ke dalam pengajaran untuk menjadikan baharu tersebut lebih menarik dan mudah difahami oleh pelajar. Selain itu, FPG juga melahirkan guru yang menekankan pada pembelajaran aktif dengan berpusat pada murid. Guru boleh mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, boleh menjadi sebagai satu daripada cara yang berkesan untuk menggalakkan pembelajaran aktif. Tamsilnya, guru boleh menggunakan perisian pembelajaran, platform dan talian dan alatan multimedia untuk mencipta pengalaman pembelajaran interaktif. Akhirnya, guru progresif dan saintifik menggalakkan pelajar berfikir secara kritis, menganalisis maklumat secara kritis atau kreatif dan membangunkan kemahiran berfikir secara bebas. Tamsilnya, guru boleh mengemukakan soalan terbuka untuk merangsang pemikiran dan refleksi pelajar seperti soalan mengapakah dan bagaimanakah untuk membantu pelajar merenung dan memproses maklumat tersebut dengan lebih mendalam untuk mendapatkan jawapan yang sempurna. Jadi, ini bertepatan dengan falsafah pendidikan guru yang ingin melahirkan guru yang lebih terbuka kepada perubahan dan inovasi dalam pendidikan. Ketiga, kesan yang diberi dalam falsafah pendidikan ke guru adalah melahirkan guru yang menjamin perkembangan individu. Akta Pendidikan 1996 mementingkan objektif utama pendidikan guru, termasuk peningkatan kualiti pendidikan dan pembangunan profesional guru. Seperti dalam Seksyen 46, terdapat panduan dalam penyediaan pendidikan guru. Kemudian, Akta Pendidikan 1996 juga menetapkan peraturan mengenai kelayakan guru seperti mendapat minimum 5A dalam SPM. Jadi akta ini memberi kesan kepada falsafah pendidikan guru dalam membentuk satu disiplin perguruan yang terancang dan membentuk pemikiran guru di Malaysia pada tahap yang tinggi. Kemudian
Akta Pendidikan 1996 juga mempersiapkan guru dengan memberikan latihan profesional dan mengadakan kursus peringkat ijazah, diploma dan sijil. Hal ini penting bagi melahirkan guru bagi mendidik anak bangsa untuk memastikan mutu negara dan menjayakan falsafah pendidikan kebangsaan. Oleh itu, guru yang dilatih boleh menggunakan ilmu dan kemahiran bagi mendidik anak muridnya bagi merangsang perkembangan dan mencungkil potensi mereka. Jadi jelaslah Akta Pendidikan 1996 memberi pengaruh kepada falsafah pendidikan guru untuk melahirkan seorang guru yang dapat menjamin perkembangan individu. Baiklah, seterusnya Akta Pendidikan 1996 ini juga secara tidak langsung akan melahirkan guru yang memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, yang mana peruntukan Akta Pendidikan 1996 ini telah menyebabkan lahirnya seorang guru yang berusaha untuk mengekalkan masyarakat untuk hidup bersatu padu melalui penekanan terhadap aspek penerapan nilai-nilai murni dalam hidup, iaitu dalam pendidikan melalui pendidikan sivik dan juga pendidikan moral. Jadi buktinya dalam seksyen 75 subsection kurungan 1 kurungan E ada menyatakan berkaitan dengan pendidikan moral saja kepada murid yang tidak menganut agama Islam. Dan dalam aspek ini pendidikan Islam juga boleh menerapkan ataupun boleh menyebabkan lahirnya seorang guru yang memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu. Jadi dalam aspek ini kepentingan bagi mewujudkan masyarakat yang bersatu padu yang pertama adalah untuk mengelakkan daripada berlakunya perselisihan faham antara sesama masyarakat, yang mana melalui pendidikan penerapan nilai murni ini, ia secara tidak langsung akan mewujudkan satu persefahaman ataupun kerjasama yang bagus antara satu sama lain. Yang kedua, kepentingan yang kedua adalah dapat mengekalkan kedaulatan dan keharmonian negara, yang mana bila tidak berlakunya sebarang perselisihan antara masyarakat, sudah semestinya tidak akan berlakunya sebarang konflik antara masyarakat. Jadi ini secara tidak langsung akan dapat mengekalkan lagi kedaulatan dan juga keharmonian negara. Yang ketiga, kepentingan ketiga adalah dapat meningkatkan ekonomi negara. Jadi dalam konteks ini guru mestilah memainkan peranan dengan menjadi contoh teladan yang baik kepada murid-murid. Sebagai contoh, guru perlulah menunjukkan sikap saling hormat menghormati antara satu sama lain walaupun berlainan kaum. Sebab apa? Sebab kita tahu di setiap sekolah, terutamanya sekolah di belah pantai barat, tidak semua guru itu orang Melayu. Ada juga yang berbangsa Cina dan ada juga yang berbangsa India. Dan ini bila guru itu menunjukkan sikap hormat menghormati antara satu sama lain, sudah semestinya pelajar juga murid juga akan terikut sama dengan apa yang dilakukan atau apa yang diterapkan oleh guru-guru, apa yang ditunjukkan oleh guru-guru mereka. Sebab apa? Sebab peranan guru itu adalah besar dalam mendidik murid-murid sejak dari kecil lagi, selain daripada ibu bapa mereka sendiri. Jadi peranan guru yang kedua adalah dengan menerapkan amalan nilai-nilai murni dalam proses pengajaran dan juga pembelajaran, iaitu melalui PDP. Dalam aspek ini guru-guru boleh menyelitkan ataupun boleh menyelitkan nilai murni dalam subjek yang mereka ajar dalam setiap proses pengajaran kepada setiap murid mereka. Kesan yang seterusnya adalah dapat membentuk guru yang bersedia menjunjung aspirasi negara, yang mana pembentukan Akta Pendidikan 1996 ini telah menyebabkan lahirnya seorang guru yang sentiasa bersedia meletakkan hasrat dan juga matlamat negara sebagai perkara terpenting dalam hidupnya, iaitu melalui pelaksanaan kurikulum sekolah serta dasar-dasar Kementerian Pendidikan Malaysia KPM.
Buktinya melalui Seksyen 18 yang terdapat dalam Akta Pendidikan 1996. Jadi dalam konteks ini, guru mestilah memainkan peranan ataupun berperanan dalam merealisasikan aspirasi negara. Peranan guru yang pertama adalah dengan bertanggungjawab memberikan pendidikan yang berkualiti kepada semua murid. Pendidikan yang berkualiti kepada semua murid, yang mana dalam aspek ini guru-guru boleh menggunakan pelbagai medium ataupun untuk mengajar murid, yang mana mungkin guru-guru boleh mengadakan kuis melalui laman web, Kahoot ataupun Quizizz apa semua dan sebagainya. Dan peranan guru yang kedua adalah bertanggungjawab dalam membentuk kepribadian murid bagi melahirkan masyarakat yang adil dan juga berintegriti. Dan yang ketiga adalah bertanggungjawab dalam memperkasakan murid untuk berfikir secara kritis dan juga kreatif bagi melatih mereka ini membuat keputusan yang tepat pada masa hadapan. Baiklah, seterusnya ini adalah antara rujukan yang kami ambil daripada laman sesawang dalam menyelesaikan tugasan yang diberi. Jadi itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.